Allah berfirman dengan mafhumnya, dan berikanlah kepada mereka, wahai Muhammad, satu perumpamaan. Dua orang lelaki, kami adakan bagi salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar. Serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang berbeza-beza. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan afiat oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian tadabbur kita. Dan insya-Allah kita pada pagi ini akan menyentuh mengenai tadabbur surah Al-Kahfi, sambungan pada ayat yang ke-32. Jadi saya akan baca ayat yang ke-32 sehinggalah kepada ayat yang ke-39 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat terjemahan daripada ayat 32 sehingga ayat 39. Allah berfirman dengan mafhumnya, dan berikanlah kepada mereka, wahai Muhammad, satu perumpamaan. Dua orang lelaki, kami adakan bagi salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur. Dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar.
serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang berbeza-beza. Ayat 33, kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasil itu. Dan kami juga mengalirkan di antara keduanya sebatang sungai. Ayat 34, tuan kebun itu pula ada mempunyai harta yang lain. Lalu berkatalah ia kepada rakannya semasa ia berbincang ataupun bercakap dengannya, aku lebih banyak harta daripada kamu dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang begitu ramai. Ayat 35, dan ia pun masuk ke kebunnya bersama rakannya, sedang ia berlaku zalim kepada dirinya sendiri dengan sebab kufurnya, sambil ia berkata, aku tidak fikir kebun ini akan binasa selama-lamanya. Dan aku tidak fikir hari kiamat akan berlaku. Dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sebagaimana kepercayaanmu, tentulah aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Ayat 37, berkatalah pula seorang rakannya kepadanya semasa ia bercakap itu, patutkah engkau kufur ingkar kepada Allah yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari air benih, kemudian ia membentukmu dengan sempurna menjadi seorang lelaki? Ayat 38, tetapi aku sendiri percaya dan yakin dengan sepenuhnya bahawa dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak sekutukan sesuatu pun dengan Tuhanku itu. Ayat 39, dan sepatutnya semasa engkau masuk ke dalam kebunmu, hendaklah engkau berkata, semuanya ialah barang yang dikendaki oleh Allah, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding dirimu. Baik. Jadi ayat yang kita baca tadi, ayat 32, sehinggalah kepada ayat yang ke-39, ayat ini Allah bawakan kepada kita cerita mengenai kisah pemilik kebun. Ya, kisah dua pemilik kebun. Ya, iaitu bagaimana Allah Ta'ala ceritakan dua pemilik kebun ini yang Allah berikan harta yang sama, kebun yang sama, tetapi yang membezakan pemilik kebun itu adalah iman mereka, agama mereka. Dan yang membezakan antara kedua mereka itu juga adalah dari sudut cara mereka membelanjakan hasil kebun mereka itu. Allah bawa kita dua cerita. Dah tukar dah cerita tentang sebelum ini mengenai Ashabul Kahfi, semua dah habis, nikmat syurga pun dah selesai. Allah bawa kita tentang dua pemilik kebun yang kedua-duanya ada kebun yang mewah, hasil yang lebat, cuma beza dua pemilik kebun ini, seorang beriman, seorang tak beriman. Yang keduanya, seorang membelanjakan hasil kebunannya itu untuk tujuan kebaikan, dan seorang lagi membelanjakan hasil kebunnya itu untuk bermegah-megah. Okay, sebelum kita nak pergi kepada pengajaran daripada ayat yang kita baca, kita nak pergi kepada sebab turun ayat ni dulu. Kalau tak, kita tak faham ayatnya. Ya, kita nak kena tahu ayat ni diturunkan cerita mengenai siapa, kisah siapa. Ya, pendapat ulama tafsir mengatakan ayat ini diturunkan menceritakan tentang dua orang saudara, adik-beradik, dua orang saudara daripada suku Bani Makhzum. Bani Makhzum ni salah satu daripada suku di dalam kabilah Quraisy. Quraisy ni dia ada banyak suku. Salah satu daripadanya Bani Makhzum. Macam Nabi SAW pun kabilah Quraisy, tapi Bani Hashim. Bani Hashim. Bani Makhzum ni dia sama suku dengan Abu Jahal. Cuma bezanya Abu Jahal 3 suku. Sebab dia tak nak beriman. Ya? Jadi dia juga datang daripada Bani Makhzum. Ya? Okey. Seorangnya namanya Aswad bin Abdul Yalail. Tak payah hafal, bagi fahamnya cerita.
Ya. Sebab kita tak ada exam. Kalau ada exam pun memang tak boleh jawab. Nanti nak ingat-ingat semua ni susah. Seorang namanya Aswad bin Abdul Yalail. Dia ni kafir, tak beriman. Ya, Aswad ni tak beriman. Seorang lagi Abu Salamah bin Al-Aswad. Abu Salamah bin Al-Aswad. Dia ni beriman. Siapa dia ni? Suami kepada Ummu Salamah. Suami kepada Ummu Salamah. Mereka ni adik-beradik seibu. Bukan sebab apa. Seorang anak kepada Yalail, seorang lagi anak kepada Al-Aswad. Jadi bapa dia orang tak sama, mak mereka sama. Abu Salamah ni beriman. Aswad tadi tu tak beriman. Itu cerita mengenai kisah ayat yang kita bacakan ini, ya. Okey, baik. So kita dah faham cerita dia. Bila mereka ni dapat harta ayah mereka, harta yang ditinggalkan oleh ibu mereka, minta maaf. Kemudian ibu mereka ni kaya, mereka dapat harta yang sama banyak, tapi Allah kata perbezaan antara orang Islam yang kaya dengan orang kafir yang kaya. Kat situ Allah nak bagi satu permisalan dan perbezaan kepada kita. Baik. Okay, kita balik semula kepada ayat yang kita bacakan tadi untuk kita melihat intipati pengajaran daripadanya. Yang pertama Allah Ta'ala sebut pada ayat 32 ni, ya, Allah Ta'ala sebut bagaimana Allah menganugerahkan kepada mereka berdua kebun anggur. Bersama dengan kebun anggur itu adalah kebun kurma. Bersama dengan kebun kurma itu ada dalam kebun itu tanaman-tanaman yang lain. Jadi ini menunjukkan pada kita, kalau kita baca Al-Quran, kalau Quran nak cerita kepada kita tentang kemewahan, Quran akan sebut nama-nama buah yang menjadi simbol kemewahan. Orang Arab ni jangan banding dengan zaman kita, ya. Zaman kita ni anggur ni tak adalah mewah mana. Kan? Tapi kalau siapa tengok cerita-cerita lama-lama, cerita Empire Rome, cerita Empire Parsi, sultan-sultan dia kalau makanan, hidangan dia mesti ada buah anggur. Sambil makan angkat atas, gigit macam tu. Durian tak boleh buat macam tu, ya. Yang tu cari nahas jawab dia. Ya, cari pasal tu nama dia. Dia bukannya buka tu jatuh durian tu kan. Kalau jatuh pun mati tercekik. Baik. Biasanya anggur ni simbol kemewahan. Sebab tu kalau siapa baca Quran, ada je buah lain dalam syurga. Tapi bila Allah nak bagi perumpamaan tu, Allah sebut anggur. Sebab Quran bercakap mengikut bahasa tempatan. Bahasa orang Arab dulu, bila sebut anggur, wah kaya. Macam itulah. Kita sekarang tak kaya lagi lah anggur tu. Mungkin ada buah yang lebih mahal. Sekarang ni buah apa yang mahal? Donut peach. Donut peach. Kan? Cherries. Yang tu mahal lah. Yang tu setengah kilo pun berpuluh-puluh harga dia kan. Mahal. Ya? Ratus. Ratus lah macam-macam lah kan. Misalnya. Baik. So, selain daripada anggur, Allah sebut tentang buah kurma. Buah kurma ni adalah menunjuk kepada simbol, bukan kemewahan buah kurma ni, tetapi dia juga boleh menjadi sebagai simbol kesuburan. Sebab tanah Arab ni, terutamanya di tanah yang tandus, menunjukkan tanah itu tanah yang subur. Salah satunya dia mudah tumbuh pokok kurma. Sebab pokok kurma ni dia bukan mudah untuk mengeluarkan hasil. Sebab tu kat Malaysia ada orang tanam, tapi yang ada hanya pohon kurma. Buah kurma tak ada. Yang satu lagi ada rempah kurma. Buahnya tak ada. Buahnya kena beli juga. Ya, sebab bukan senang. Sebab pokok kurma ni dia perlu suhu yang ekstrim, yang betul-betul panas. Tapi cuba kita tengok kuasa Allah dalam ayat ni. Allah gabungkan kebun yang Allah bagi kat dua pemilik ni,
menggabungkan antara dua jenis buah. Satu buah musim sejuk, satu buah musim panas. Mana ada satu kebun yang boleh menghimpunkan buah sejuk dan panas? Faham tak tu? Ya? Baik, yang ketiganya, Allah bagi kepada mereka hasil kekayaan yang melimpah ruah, iaitu hasil tanaman yang bermacam-macam. Zar'a ni macam-macam lah selain daripada itu. Okey. Apa poin yang Allah nak sampaikan pada kita dekat sini? Pengajaran kat sini nak menyatakan, iaitu Allah nak menceritakan kepada kita mengenai sifat dunia. Sifat dunia. Ataupun tabiat dunia. Ya. Salah satu daripada sifat dan tabiat dunia itu, iaitu dunia ini simbolnya adalah kemegahan, kemewahan. Kemudian simbol dunia ini juga adalah banyak, ya, maknanya takatsur, sesuatu yang bertambah banyak, ya, sesuatu yang berlipat ganda banyak, ya. Maka dekat sini Allah Ta'ala nak bagi tahu, Allah bagi kat kedua manusia ni apa dia? Dunia yang banyak. Poin dia yang tu. Allah berikan pada mereka nikmat yang banyak, iaitu nikmat kemewahan, nikmat harta yang tidak terputus, dan juga Allah beri kepada mereka rezeki yang melimpah ruah. Lagi satu, orang Arab ni, kurma dengan anggur ni mereka buat arak. Mereka buat dia jadi arak. Ambil, mereka proses dia supaya dia menjadi arak, ya. Jadi kat sini apa Allah Ta'ala nak sampaikan? Nak memberitahu kepada kita mengenai kemewahan dunia yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Ataupun kita sebut sebagai tabiat dunia. Ataupun sifat dunia. Baik, yang pertama sekali kita nak mengenali tentang apakah itu tabiat dunia. Ataupun kita sebut sebagai fitnah dunia yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan pada dunia ini. Baik, dunia itu sendiri kalau siapa tengok di dalam Quran, Allah ada sebut tentang beberapa bentuk fitnah dunia. Ya, beberapa bentuk fitnah dunia. Misalan contoh, kalau kita tengok di dalam beberapa tempat dalam ayat Al-Quranul Karim, fitnah dunia yang pertama Allah Ta'ala sebut adalah merupakan mata'un. Apa dia? Mata'un. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat Al-Quran, Zalika mata'u al-hayatid dunya. Zalika mata'u al-hayatid dunya. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-14. Jadi sifat dunia yang pertama adalah dia bersifat mata'. Mata' ni apa? Keseronokan. Dunia ni Allah bagi kepada kita adalah untuk kita dapat mengecapi kesenangan dan keseronokan. Tu sebab tu Allah bagi. Sebab kalau tak ada dunia, manusia akan hidup dalam kesedihan, kehampaan. Jadi mereka tak boleh menjalani kehidupan. Mesti ada masanya manusia perlukan kepada kesenangan, perlukan pada masa keseronokan. Cuma tahap kesenangan dan keseronokan itu jangan sampai melalaikan. Itu tak apa, kita tengok dulu fitnah tu dunia dulu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quran juga, Allah Ta'ala juga ada menyebutkan lagi antara fitnah dunia itu juga disebutkan sebagai fitnah ghurur. Fitnah dunia yang kedua namanya apa? Ghurur. Sebab itu Allah kata dalam ayat yang lain, mata'ul ghurur. Sifat dunia itu adalah memperdayakan. Adalah memperdayakan. Apa makna ghurur? Maknanya
memperdayakan ataupun mengkhayalkan. Memberikan manusia itu berangan-angan. Itu makna ghurur. Maknanya bila kita tengok dunia, kita pasti akan ada angan-angan. Jaranglah orang tengok dunia tak ada angan-angan. Dia tengok lalu kan, kedai tu nampak tudung tu. Berkenan kat tudung tu. Tapi bila tengok harga, tak mampu. Maka yang tinggal angan-angan. Berangan, satu hari nanti, dia akan pakai juga tudung tu. Nampak? Itu sifat dunia. Sifat dunia dia macam tu. Ya? Lalu sebelah rumah orang, tengok rumah tu, cantik rumah dia. Timbul angan-angan. Tapi tak benar kan orang lalu kat USJ 21, tengok berangan. Satu hari saya akan ke sini juga. Tak ada. Tahu tak? Kat mana tu? Kubur lah kan. Tak ada tengok satu hari saya ke sini. Tak ada. Biasanya sebab tu akhirat. Akhirat dia tidak mengangan-angankan. Tapi yang mengangan-angankan ni apa? Adalah dunia. Ya. Sebab tu banyaklah ayat Quran yang Allah kata wa gharrathumul hayatu ad-dunya. Okey, yang ketiga, fitnah tabiat dunia bila Allah beri kepada manusia. Ni Allah nak cerita tentang orang yang dapat kawal dunia ni. Satu mukmin, satu kafir. Tapi sebelum tu Allah cerita apa fitnah dunia itu dulu. Yang ketiga adalah la'ib. Ya, Allah kata illa la'ibun. Dunia ni tempat manusia bermain. La'ib ni bermain lah. Bermain tu maknanya memenuhi kehendak nafsu. Permainan nafsu. Ya. Memang dunia ni salah satu tempat medan ujian yang Allah ciptakan untuk menguji nafsu kita. Sebab semua yang ada kat dunia ni semua nafsu suka. Ya. Semuanya nafsu menyukainya. Yang keempat, lahwun. Allah juga sebut walahwun. Sifat dunia itu juga adalah melalaikan. Tak adalah dunia yang tak lalai ni, tak ada. Sebab tu kadang orang tengah bawa kereta pun boleh lalai sampai langgar orang. Lalai. Ya. Main WhatsApp, lalai. Dia main TikTok ke semua tak ada masalah. Tapi nak katakan dia boleh membawa kepada kelalaian. Sifat dunia begitu. Kadang-kadang belik-belik pakai pun lalai. Yang tunggu tu tahulah berapa lama. Yang belik dia tak rasa. Pergi beli dak pun belik. Oh, sini pula. Belik yang nunggu tu, ya Allah. Bilalah nak habis belik. Dia selai-helai di beliknya. Itu belum cerita yang dia masuk try lagi tu. Masuk try keluar. Masuk try keluar. Masuk try keluar. Dah kali keluar kedai kosong je. Bengang kawan tu, dia kata. Ini kena chop ni. Makcik ni kau datang jangan bagi ni. Dia masuk try je. Dia tak beli. Itu contoh lah kan. Ya. Jadi sifat dia apa? Lahwun. Dia melalaikan. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi dalam Quran, sifat dunia itu juga selain daripada ia melalaikan adalah dia bersifat tafakhur. Ya. Apa dia tafakhur? Tafakhur ni maknanya bermegah-megah. Ya, sifatnya adalah bermegah-megah. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Hadid, wa tafakhurum bainakum, menyebabkan kamu akan menjadi sifat suka bermegah. Megah ni maknanya dia bukan ujub ya. Ujub ni dia nampak kelebihan pada diri dia. Kalau megah ni dia suka benda yang dia megahkan itu dipuji oleh orang lain. Orang tak puji diri dia tak apa, tapi puji benda yang dia milik. Itu beza antara ujub dengan fakhar. Fakhar. Dua-dua benda ni Islam tak suka. Sebab tu Nabi bersabda, arba'un minal jahiliyah. Ada 3 benda daripada amalan jahiliyah. Yang pertama iaitu dipanggil al-istiqamu bin nujum. Percaya kepada tukang tilik. Ini daripada jahiliyah. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. Suka mencela keturunan orang.
Ini pun perangai jahiliyah. Yang ketiga, al-fakhru bin nafs, iaitu orang yang suka bermegah-megah dengan apa yang dia milik. Megah dengan pakaian, megah dengan apa saja yang dia milik lah. Memegah kepada orang lain. Dan yang keempat, iaitu kepercayaan kepada tiarah, kesialan. Ya, so ada 4 lah daripada amalan orang-orang jahiliyah. Ya. Okey, yang seterusnya ujub. Ujub. Allah kata fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Dunia ini fitnahnya lagi adalah membawa kepada manusia memiliki sifat bangga diri. Biasanya manusia kalau dia mendapat kedudukan yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih banyak, tapi tidak semua, mereka akan memiliki sifat ujub, bangga diri. Ya. Jadi kalau nak bercakap dengan dia, tak boleh secara langsung. Nak tegur dia, ada panggilan, password tertentu. Ya, seumpama dengannya. Ini dipanggilkan sifat ujub. Ya. Ini pun bahana daripada fitnah dunia. Kemudian daripada fitnah dunia itu juga disebutkan oleh Allah Ta'ala adalah takatsur. At-takatsur. At-takatsur tu berlumba-lumba untuk mengumpul banyak. Maknanya tidak akan merasa cukup yang sedikit. Ya, sentiasa tamak untuk mengumpul yang banyak. Ya. Kemudian yang terakhir yang Allah Ta'ala sebut juga, fitnah dunia itu juga adalah nusyan. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Qasas, iaitu menyebabkan manusia lupa kepada akhirat. Dunia juga fitnahnya boleh menyebabkan manusia menjadi lupa. Lupa tu lupa apa? Lupa mati. Lupa mati. Sebab itu dalam ayat Quran Allah kata, yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menyangkakan bahawasanya harta mereka dan diri mereka itu akan akhladah, akan kekal dan mereka tidak akan mati. Maksudnya mereka tak terfikir yang suatu hari nanti mereka akan mati. Ya, yang mereka akan mati. Ya. Ini juga termasuk daripada fitnah dunia. Ya. Baik. Okey. Itu di antara beberapa bentuk fitnah dunia yang Allah Ta'ala bawakan pada ayat yang ke-32. Kemudian pada ayat 33 Allah sebut, kedua kebun mereka tu bukan sekadar menghimpunkan buah sujuk dan buah panas dan bermacam hasil, tapi Allah kata kebun mereka itu juga atat ukulaha. Maknanya Allah Ta'ala kata kebun mereka itu juga menghasilkan buahnya dengan lebat, tak pernah kurang, semuanya banyak. Bahkan ada air-air, mata air yang mengalir di dalam kebun itu. Ya. Maknanya kat sini ayat 33 tadi cerita tentang kemewahan, kemegahan dunia dan fitnahnya. Ayat 33 ni Allah Ta'ala bawakan kepada kita menceritakan mengenai sifat manusia terhadap dunia. Sebab bila Allah kata kebun tu mengeluarkan buah yang banyak, siapa yang berhajat pada buah tu? Manusia. Ya, tadi Allah cerita kebun tu cantik. Sekarang ni Allah cerita hasil kebun tu banyak. Ya. Dan kebun tu juga mengeluarkan mata air. Siapa yang memerlukan air, mata air di kebun itu, hasil daripada pohon-pohon itu adalah manusia. Jadi sebab tu Allah cerita mengenai apa pula kali ini? Tabiat manusia terhadap dunia. Ya, tabiat manusia terhadap dunia.
Tadi fitnah dunia. Ini sikap manusia terhadap dunia pula Allah Ta'ala bawakan kepada kita. Yang pertama, tabiat manusia terhadap dunia itu adalah sifat bakhil. Sebab biasanya bila hasil itu lebih banyak, bertambahlah kebakhilan manusia. Ya. Tapi nanti kita tengok di hujung ayat tu Allah bezakan orang beriman tak bertambah bakhil dia. Yang tak beriman tu yang bertambah kebakhilan dia. Ya. Jadi yang pertama, oleh kerana akibat fitnah dunia itu manusia bertambah bakhil. Tu yang pertama. Yang keduanya, bertambahnya sifat tamak dan halubanya. Sifat tamak dan halubanya. Yang ketiga, bertambahlah kepada manusia itu adalah sifat, ini semua bahaya-bahaya daripada fitnah dunia, iaitu sifat hasad. Sifat hasad. Apa dia? PhD. Penyakit hasad dengki. Sebab itu lagi banyak manusia memiliki dunia, lebih banyak orang berhasad dengan dia. Sebab tu. Ya? Sebab itulah ulama mengatakan bila kamu mendapat sesuatu nikmat, janganlah kamu menceritakannya, kerana fa inna kulla ni'matin mahsud. Sebab setiap nikmat itu pasti ada yang berhasad. Tengok ni, saya beli jam baru. Kadang orang kita dia suka cakap. Tak cakap pun dia suka update status. Tangkap gambar, jam baru. Saat kita tangkap gambar, handbag baru. Lepas tu post. Dia tak tahu yang friend dengan dia tu tak puas hati kat dia tu. Oh, jam baru pula. Beg baru lagi. Tudung baru pula. Langsir baru pula. Dia tunggu masa je. Bila dah sampai bom tu meletup, masa tu barulah kita menimpa sesuatu kepada kita, kita tak tahu siapa yang buat. Ya. Dalam Islam, sebab itulah masa Nabi Yusuf mimpi abang-abangnya sujud pun Nabi Yaqub tak bagi cerita. Sebab takut nanti abang-abangnya hasad. Kita boleh cerita, tapi cerita dengan orang terdekat yang boleh dipercayai. Tapi tak boleh cerita pada semua orang. Sebab kita tak tahu. Hati manusia ni kita tak tahu. Bahkan kadang-kadang orang yang dekat dengan kita pun dah tak boleh percaya dah. Ya. Ni cerita suami saya naik pangkat. Ni cerita buat apa? Diam sudah lah. Kecuali kita bukan bercerita, tapi kita menzahirkan nikmat yang Tuhan bagi itu untuk kebaikan. Yang tu tak apa. Ya, itu dibenarkan oleh agama. Yang seterusnya, menghasilkan, mewariskan sifat adawah, permusuhan. Dunia juga menyebabkan mengalir dalam diri manusia itu permusuhan. Kalau tadi tu Allah cerita mengalirnya air. Ya, tapi maksudnya kesan daripada dunia itu mengalirnya permusuhan dalam diri manusia, kebencian dalam diri manusia, permusuhan dan kebencian dan dendam. Itu pun sama juga. Kemudian lahir juga dalam diri manusia itu sifat apa? Sifat yang disebutkan sebagai berangan-angan. Yatatawalun, berangan-angan yang panjang. Batulah dalam hadis Nabi bersabda, ada dua perkara bila meningkatnya usia anak Adam, dua perkara ini pun bertambah. Dia bukan berkurang ya. Dua benda ni pun bertambah selaras mengikut umur kita bertambah. Bukan selera makan. Bila sahabat kata apa dia dua perkara itu ya Rasulullah, Nabi jawab, yang pertamanya adalah tulul amal. Angan-angan yang panjang. Angan-angan yang panjang. Ya. Maknanya bila meningkat saja umur kita, maka angan-angan kita pun
akan meningkat juga. Ya. Akan meningkat juga bersama-sama dengan manusia. Maksudnya bila makin meningkat umur itu, jadi kita punya angan-angan tu makin bertambah. Oh, lepas ni nak ni pula, lepas ni nak itu pula dan sebagainya. Dan yang kedua Nabi sebut adalah hubbul amal, iaitu cinta kepada harta. Cinta kepada dunia pun makin meningkat. Bila usia kita naik, keinginan terhadap dunia pun bertambah juga. Dia tak akan berkurang. Ya, tak akan berkurang. Mana dia kita tengok makin tua makin tak segak, tak ada. Ya. Bukan maksudnya tak boleh segak. Boleh. Cuma nak katakan kalau segak tu betul tak ada masalah lah. Ini yang sampai tak nak langsung nampak diri dia tu berusia, cucuk sana, bagi kembang sini, kembang ni, design balik, buat plastik, macam-macam, plastik surgery. Ini tak boleh lah. Itu yang Nabi kata tu, keinginan dia tu makin bertambah. Dia tak boleh lari. Itu tabiat manusia. Ya, tabiat manusia. Okey. Kemudiannya, yang terakhir sekali Nabi sebut, kesan daripada fitnah dunia itu apa dia? Iaitu merupakan istihlal, menghalalkan perkara yang haram. Maknanya sampai peringkat bahayanya fitnah dunia itu, sampai mereka boleh menghalalkan benda yang haram. Ya, maknanya tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi halangan dalam kehidupan mereka tu, semuanya halal, tidak ada lagi yang haram. Okey. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang ke-34. Ya. Pada ayat yang ke-34. Ayat 34, Allah Ta'ala menyebutkan kisah dua pemuda yang Allah bagi kekayaan tadi ni. Bila mereka berjumpa, adik-beradik ni jumpa, mereka bersembang, salah seorang mereka bercakap kepada salah seorang yang lain. Apa dia? Sebab apa? Dia makin kaya. Sebab apa yang Aswad yang kafir tu makin kaya? Sebab yang beriman tu dia belanjakan hartanya pada jalan Allah. Jadi bila dia compare berapa dah hasil tanaman kamu yang masih ada simpanan? Oh, banyak ni. Oh, saya dah kurang sebab sebahagian saya dah infak. Maka dia berkata pada ayat 34 kepada adik dia, adik sebadik seribu dia itu, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ini fitnah yang seterusnya. Aku yang paling banyak harta daripada engkau sekarang ini, dan akulah yang paling banyak pengaruh berbanding kamu. Dia cakap kat siapa? Dia cakap kat saudara dia yang beriman tadi tu. Sebab yang beriman tadi dia dah gunakan harta je. Yang ni dia tak guna. Simpan aja, simpan. Tak guna langsung. Kan bakhil tadi kan? Simpan aja. Tak ada yang dibelanjakan untuk kebaikan tu, tidak ada. Sebab motif dia apa? Matlamat ni dia nak dia jadi lebih kaya daripada adik dia tadi. Walaupun mereka asalnya dapat harta yang sama. So pada ayat 34 ni bagaimana Allah Ta'ala peringatkan kepada kita bahawa manusia ini apabila Allah mengurniakan kepada mereka kelebihan, tak kiralah kelebihan ilmu, kelebihan kecantikan rupa, kelebihan harta, kelebihan kedudukan, maka manusia akan mendapat dua sifat baru. Yang kita tak sebut pada ayat 33 tadi. Yang pertama namanya istighna. Nama dia apa? Istighna. Ini kita kalau baca dalam surah Al-Alaq, Allah Ta'ala disebut. Kalla innal insana la yatgha. Sambung. Ar-ra'ahu istaghna. Boleh masuk wakil tu. Wakil hafazan dah. Ya. Ada setengah tempat saya terus sambung, dia tak ingat. Sadaqallahul azim. Sambung jugalah, dia sambung bagi tutup. Ya.
Okey. Allah kata manusia ni akan melampau batas. Nampak? Bila Allah bagi kelebihan kepada mereka, mereka akan melampau batas. Bila mereka melampau batas, istighna. Bila mereka ada sifat istighna. Istighna ni apa maknanya? Mereka hilang pergantungan pada Tuhan. Apa maksud hilang pergantungan pada Tuhan tu? Dia dah letak dah satu keyakinan, kejayaan dia, kekayaan dia, kehebatan dia bukan kerana Tuhan tapi dirinya. Dia boleh sampai peringkat macam tu. Itu yang berlaku kepada siapa? Kepada Fir'aun. Bila dia dah sampai peringkat senang sangat dia nak dapat harta, ramai sangat pengikut dia, ramai yang puja dia, dia rasa dia tu Tuhan. Dia tak perlukan Tuhan dah. Bahkan dia tu Tuhan. Manusia boleh sampai peringkat macam tu. Bila apa? Dia ada sifat istighna. Sampai peringkat dia boleh cakap, alah, you kalau tak solat pun, you boleh kaya lah. Dia boleh cakap macam tu. Sebab apa? Dia dah mula sandarkan semua kelebihan, semua apa yang dimiliki kerana dirinya, bukan kerana Tuhannya. Dia sampai peringkat begitu. Ini bahaya tu. Itu yang ayat 34 tu. Bila dia lebih daripada adik dia, kekayaan dia, dia mula memiliki sifat melampau batas. Di sinilah permulaan kufur. Tu tengok. Sebab itu pengajaran yang kita nak ambil kat sini, kufur ini dia berperingkat. Kufur ini dia berperingkat. Sekecil-kecil kekufuran boleh membawa kepada kekufuran yang besar. Permulaan kekufuran yang kecil adalah kufur nikmat. Sebelum orang tu nak jadi kafir, akidah dia, dia kena kafir nikmat dulu. Bila dia kufur nikmat pada Allah, dia kufur, lama kelamaan dia rasa tak ada Tuhan pun tak apa. Sehingga kan dia boleh ambil benda lain sebagai Tuhan, sebab dia percaya benda itulah yang bagi rezeki dekat dia, atau dia boleh anggap diri dia itu sendiri adalah Tuhan, atau dia boleh anggap Tuhan tak wujud. Boleh. Ketiga-tiga tu boleh berlaku. Tapi semuanya bermula dengan apa? Kufur nikmat. Kalau tak percaya, kita tengok ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra'. Tengok ya. Allah kata apa pada ayat yang ke-16? Ayat kering. Kering tekak. Ayat ke-16, apa kata Allah? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Kata Allah, bila kami nak membinasakan sesuatu penduduk tempatan itu, apa yang Allah bagi kat mereka dulu? Bagi mereka kemewahan. Tu dulu. Allah bila nak hancurkan manusia, Allah bukan bagi dia miskin, Allah bagi dia kaya. Allah bagi dia kemewahan. Bila bagi kemewahan, tapi kalau dia bersyukur tak apalah. Tapi bila Allah kata fafasaku fiha, mereka berbuat fasik, yakni apa? Kufur dengan nikmat Tuhan itu. Baru Allah kata kami akan hancur dan turunkan azab kepada mereka. Kalau ibu sekalian tak percaya, saya cabar. Cari satu kaum dalam Quran yang Allah hancurkan, mereka itu bukan kaum yang hebat dan bukan kaum yang penuh dengan tamadun kekayaan yang banyak. Bawa datang kat saya. Tak ada. Fir'aun. Satu Mesir tu dia punya. Bahkan dalam Quran Allah kata, dia kata, air sungai Nil mengalir ni kerana perintah aku. Suka dia je. Syok sendiri. Samud. Tengok apa peninggalan Samud. Ada siapa boleh buat teknologi Samud sampai sekarang? Ukir bukit pakai alat manual. Bukan excavator. Manual. Siapa boleh buat? Orang kita tak boleh buat.
Walaupun kita adalah bangunan tinggi kan, tapi itu semua pakai robot, bukan pakai tangan, bukan handcraft, semua robot yang buat kan. Ad, kaum yang hebat, kaya. Siapa lagi? Madian, sama juga. Tak ada kaum yang miskin dalam Quran yang Allah hancurkan, tak ada. Semua kaum yang hebat. Bila dia hebat, dia melampau batas. Kalau dia bersyukur, tak apa. Poin dia saya nak cakap, kufur nikmat boleh membawa kepada kufur akidah. Ustaz, yang tenggelam itu kaya tak? Buat air Kaum Nabi Nuh pun sama. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, Allah kata waqalal mala'u min qaumih, telah berkatanya ketua-ketua di kalangan kaumnya. Malak ni menunjuk kepada mala'un ni maknanya orang yang penuh hartanya. Daripada perkataan mil'un, maknanya kantung itu sentiasa penuh. Ya. Tapi orang yang lemah-lemah ni yang beriman tu, yang miskin ni yang banyak jadi pengikut Nabi-Nabi, yang hamba ni lah yang jadi banyak pengikut Nabi-Nabi, bukan yang kaya-kaya, tak. Yang kaya dia akan lawan. Ya. Dia akan lawan. Sebab apa? Sebab dia melampau batas. Okey. Baik. So yang pertama sifat yang merosakkan tu apa dia? Istighna. Okey. Baik. Yang kedua, sifat yang pada ayat 34 ini yang juga merosakkan manusia itu juga apabila mereka mendapat kekuasaan dan mereka mendapat kekayaan yang melampau-lampau adalah merupakan sifat takabbur. Sifat takabbur. Okey. Kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala ada menyebut 3 perkataan ni dalam Quran. Kalau siapa rajin, dia balik nanti cari. Nanti kelas kita minggu depan, dia bagi tahu. Pertama, Allah guna perkataan kibrun. Pertama, perkataan kibrun dalam Quran. Yang kedua, perkataan takabbur. Yang ketiga, perkataan istikbar. Ini semua adik-beradik sombong. Cuma grade dia tak sama. Satu grade A, satu grade B, satu grade C. Ya, grade dia itu tidak sama. Ya. Grade dia tak sama. Dia macam apa tu? Macam durian jugalah kan. Grade dia tengok grade yang macam mana lah. Grade yang berbeza-beza. Okay, kalau kita tengok misalan contohnya di dalam ayat Al-Quranul Karim, ya, mengenai perbezaan itu. Yang pertama kita tengok perkataan Al-Kibru. Al-Kibru, ya. Al-Kibru itu maksudnya dari segi bahasa Arab, dari segi bahasa semua maknanya sombong, ya. Semua maknanya sombong. Cuma Al-Kibru itu maknanya sombong dengan kelebihan yang ada pada dirinya dan merendahkan orang lain. Itu kibru. Sama ada dia rasa ilmu dia lebih, dia rendahkan orang lain. Itu namanya kibru. Okey. Maksudnya bila dia cakap dengan orang, dia rendah-rendahkan orang. Ya. Kerana dia nak orang tahu dia ni hebat. Itu kibrun. Ya. Yang kedua namanya takabbur. Maknanya sombong dia tu dah berganda. Dah berganda. Apa pula takabbur? Takabbur ini dia bukan sekadar merendahkan orang kerana kesombongannya, tetapi dia berbangga dengan kesombongannya itu. Dah lain macam tu. Dah lain macam dah tu. Contoh ya, katakanlah kalau kibrun ni, misalnya
Iblis kata, aku daripada api, Adam daripada tanah. Maksudnya dia melecehkan Adam. Itu kibrut. Itu kibrut. Tapi takabur ni macam mana? Bila sampai peringkat iblis itu, dia berbangga dengan dia diciptakan daripada api itu. Sehingga kan dia meletakkan dia juga lebih mulia daripada siapa? Malaikat. Yang dicipta daripada cahaya. Yang dicipta daripada cahaya. Sebab tu bila malaikat sujud, dia tak nak dia bersama dengan malaikat ketika sujud pada Nabi Adam. Bererti dalam masa yang sama, indirectly, kata orang kampung secara tidak langsung, dia nak mengatakan dia juga lebih mulia daripada siapa? Malaikat. Sebab pertama faham ya, dia kata bila Allah kata sujud pada Adam, dia kata aku daripada api, Adam daripada tanah. Itu satu sombong. Bila malaikat sujud, dia tak nak sujud walaupun dia tengok semua malaikat sujud. Bererti dia juga nak mengatakan dia yang api itu lebih mulia daripada cahaya. Kerana dia tak mengikut berbuat perbuatan seperti yang malaikat buat. So, ni is not my standard. Malaikat nak buat, tapi my standard saya tak boleh. Seolah-olahnya dia bukan katakan dia lagi mulia daripada tanah, bahkan dia juga lebih mulia daripada cahaya. Itu namanya takabur. Maksudnya sifat sombong dia tu dah makin bertambah. Dia bangga dengan sifat kesombongan dia. Kita kata, you sombong lah. Oi, of course. Uish. This is reality. Memang I macam ni pun. You tak nampak ke? Nampak. Itu takabur. Tapi dia boleh pergi grade yang paling atas. Ni bapa takabur. Nama dia apa? Istikbar. Lepas tu kalau kita baca dalam Quran, Allah kata, fasajadu illa iblisa aba. Lepas tu Allah kata apa? Wastakbar. Ni bapa sombong. Apa tak sombong tu? Sampai sombong tu, dia merasakan dia yang paling atas sekali. Itu istikbar. Bila syaitan ni Allah kata istikbar? Bila dia anggap sujud itu bukan, dia anggap perintah Allah tu benda yang tidak wajib. Benda yang tak perlu untuk dia taat. Maknanya bukan dia sombong dengan Adam dah. Bukan dia sombong dengan malaikat dah. Dengan Tuhan pun dia sombong. Nampak tak tu? Sebab itulah iblis menjadi kafir. Sebab tu saya pernah tanya jemaah. Allah kata Allah panggil iblis ni kafir. Okey, saya nak tanya. Buktikan pada saya. Apa perbuatan yang dibuat oleh iblis sehingga dia jadi kafir? Dia tak percaya pada Allah ke? Dia percaya. Suatu masa Allah keluarkan dia daripada syurga. Kan dia panggil, wahai Tuhan, bagilah tempoh umurku panjang. Dia tak kata, kau bukan Tuhan lah. Dia tak kata macam tu. Di mana kafirnya iblis tu? Siapa boleh jawab? Kalau tak ikut perintah tu fasik. Mana kafir pula? Contoh orang Islam tak nak sembahyang. Takkan kafir dia? Fasik lah dia. Patutnya Allah panggil iblis tu fasik, bukan kafir. Siapa dapat cari jawapan? Selagi tak dapat je jawapan, tak boleh balik kita ni. Ya? Tak mengucap 2 kalimat syahadah. Mana pula. Dia panggil Tuhan tu, dia percaya Tuhan lah. Yalah, sebelum tu lah dia mengucap. Tak ada lah. Tak ada, tak boleh balik lah. Okay, jawapan dia menjadi kafir bukan sebab dia sujud pada Allah. Cuma dia tak nak sujud ke Adam je. Kalau Allah suruh sujud kat dia sujud. Dia masih panggil Allah dengan hormat dalam Quran. Qala fa bi'izzatika, Allah sebut. Dengan kemuliaanmu Tuhan. Masa kafir pula? Rupanya kafir tu sebab dia anggap perintah Allah itu tak wajib. Sebab tu orang
Kalau Allah kata semayang wajib, tak, semayang ni makruh. Kafir tak dia? Kafir. Kafir. Sebab Allah kata semayang fardu ni wajib, dia kata makruh. Ni hampa semayang ni semua makruh ni. Tak payah semayang. Kafir lah. Tapi kalau dia, kenapa tak semayang? Saya malas. Itu tak kafir. Dia malas je, dia fasik lah. Iblis ni, dia anggap perintah Allah suruh sujud tu tak wajib. Sebab apa? Dia dah sampai peringkat istikbar. Dia rasa dia tak patut diwajibkan oleh Tuhan untuk sujud pada Adam. Macam orang halalkan benda haram. Kafir lah dia. Sebenarnya zina ni halal. Tak kafir lagi. Kafir lah sebab dia ubah hukum Tuhan. Sebab tu ahli kitab Allah panggil dia kafir. Sebab dia ubah hukum Tuhan tu. Dia ikut suka hati dia je. Ya? Ya. Sujud pada Adam itu maknanya sujud seperti kita solat. Tetapi sujud itu dengan tujuan sujud hormat. Sebab dulu, sebab dulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi-Nabi terdahulu, sujud ni ada dua bentuk. Satu sujud untuk ibadat, satu sujud untuk hormat. Orang-orang dulu, syariat Nabi-Nabi dulu, setiap hari mereka kena sujud pada mak ayah mereka. Mereka bukan salam cium tangan, sujud di kaki-kaki. Sebab tu kita tengok agama Hindu, mereka sujud. Itu agama Samawi yang asal. Dulu. Sebab tu dalam Quran pun, Nabi Yaqub, adik-beradik Nabi Yusuf pun sujud kat Nabi Yusuf. Orang dulu, kalau kita tengok orang tu, kita hormat dia, kita sujud kat dia, lepas tu bangun baru peluk dia. Dulu, syariat dulu. Tapi, bila Allah benarkan macam tu, lama-lama masa sujud tu, dia niat ibadat. Dia bukan niat hormat. Dia niat sembah. Bila datang syariat Nabi SAW, Allah hapuskan sujud hormat tu. Sebab tu Nabi pernah sebut, kalaulah Allah masih benarkan sujud ini dalam agamaku, nescaya akan aku suruh isteri sujud pada suaminya. Nampak? Tapi sebab hukum tu dah dimansuhkan. Kalau orang zaman dulu tiap-tiap bagi bang, saya nak keluar kuliah ya, sujud pada suami. Okey, you boleh keluar. Okey, keluar. Sujud. Tapi bukan sujud sembah, sujud hormat. Sebab tu agama Hindu apa semua ni, Buddha ni, dia sebenarnya sebahagian dalam amalan mereka tu daripada Islam. Tapi syariat yang dulu. Cuma mereka dah banyak ubah suai lah, of course lah. Tapi ada sikit sebanyaknya daripada agama yang asal. Cuma mereka dah jadi rojak. Dah jadi bubur cacap. Ya. So orang dulu, mereka akan sujud hormat pada raja mereka. Sujud hormat kepada ibu ayah. Sujud hormat pada suami. Sujud hormat pada guru. Bukannya selamat pagi cikgu bangun. Kalau dulu selamat pagi cikgu semua sujud. Dulu punya style. Tapi Islam dah mansuhkan hukum itu. Sebab nak menutup jalan syirik. Banyak bila dah bagi macam tu, banyak pula pergi buat syirik. So Islam tutup dan tidak membenarkannya. Okay? So maknanya, ya apa dia? Itu sujud Tuhan tak apa. Berita baik ke musibah diangkat, sujud pada Allah. Itu bukan kita sujud pada benda tu, tak lah. Sujud pada Allah sebab Allah angkat takdir tu kan. Jadi dua sifat ni. Pertama apa dia? Istighna. Yang kedua istikbar. Yang paling besar keangkuhan dia. Ya, yang paling tinggi keangkuhan dia. Sebab tu nanti kita tengok ayat-ayat selepas tu, sampai dia kata dia masuk tanaman ni kan, adik-adik dia cakap, ni semua Tuhan bagi. Tak. Aku. Dia kata. Tu. Sombong. Ni semua akan binasa. Kiamat ni semua akan hancur. Tak. Kebun ni tak hancur. Saya tak percaya hari kiamat. Itu sebab apa? Dia dah sampai tahap istikbar. Ya. Sebab tu manusia ni kalau dia sampai istighna dengan istikbar,
bagilah tazkirah macam mana pun tak jalan. Kecuali kena tunggu dia jalan. Dia memang macam tu lah. Kecuali kalau Allah kendaki juga bagi daya, boleh. Maknanya dengan melalui kita tu susah. Kecuali dengan pertolongan Allah. Sebab tu Abu Jahal istikbar, tak masuk di Islam. Abu Lahab istikbar, tak masuk di Islam. Semua yang geng-geng istikbar ni tak masuk Islam. Ya? Ya? Abu Talib dia tak istikbar tapi dia takabur. Takabur pun boleh menyebabkan manusia tak Islam juga. Sebabkan dia rasa sombong dengan pride dia tu. Pride dia nak jaga nama pride dia tu kan. Keturunan dia tu, maknanya dia berbangga dengan keturunan dia lah. Lepas tu dia tak nak masuk. Ya, tapi dia tak sampai istikbar lah. Sebab tu dia baik. Dia kalau istikbar ni jahat, lepas tu sombong. Ya. Okey, kita berhenti sampai ayat 34. Kalau sombong dari sini banyak dia buat kajian sebut. Al-Kibru, betul. Ya. Tapi dia boleh sampai ke situ. Kalau dia berlebihan. Kalau berlebihan, dia boleh sampai takabur. Ya? Riak lain. Riak lain. Riak bukan takabur. Riak ni dia hanya nak perhatian. Dia nak orang puji dia. Ya. Ya. Tapi kalau takabur ni dia bukan dalam hati saja, dia zahirkan. Kalau riak ni dalam hati je. Kibru pun dia zahir. Yang dalam hati saja tu ujub. Itu ujub. Kalau sombong mesti dia zahir. Contoh dia akan kata, saya lagi cerdik padamu lah. Dia akan zahir. Kalau ujub ni dia rasa dia sonok dalam diri. Lain juga. Kalau riak ni dia nak orang perhatian. Nak orang puji dia, orang kata dia bagus. Kalau ujub ni, ya. Dia rasa dia lagi hebat pada orang. Maknanya dia akan pastikan yang dia lagi bagus daripada orang lain sebab dia suka diri dia dibesarkan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannina bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.